Okey, baiklah. Kita tengok kepada jenis-jenis portfolio yang ada. Selain daripada platform freelancer.com, kepada anda yang bekerja sebagai online freelancing, anda juga akan berdepan dengan pekerjaan-pekerjaan freelance secara offline, di mana rakan sekeliling ataupun anda punya kawan pejabat ataupun business partner ataupun anda punya klien-klien yang anda jumpa sebelum anda menyertai platform online seperti freelancer.com. Jadi, anda boleh gunakan portfolio yang sama dalam freelancer.com dan portfolio yang sama terhadap klien yang anda dapat di luar freelancer.com. Jadi di sini ada dua jenis portfolio yang anda perlu tahu. Yang pertama dipanggil sebagai external online portfolio. So, external online portfolio adalah portfolio yang dihasilkan untuk ditunjukkan kepada klien di luar platform freelancer.com. Okey, di mana antara platform yang anda tengok di sini adalah Behance.net. Behance.net adalah salah satu platform online portfolio untuk pereka grafik ataupun individu yang berkecimpung dalam bidang multimedia. Di mana bila mana anda ada akaun Behance.net, anda boleh berkongsi URL link kepada potential klien sama ada dalam freelancer.com ataupun klien yang berada di luar platform freelancer.com untuk melihat hasil kerja yang telah anda hasilkan. Dan yang kedua, profile portfolio. Di mana profile portfolio ini kalau anda lihat seperti ini, ianya terdapat dalam carian freelancer.com dalam anda punya profile. Dan profile ini ianya bersifat eksklusif di dalam platform freelancer.com. Kedua-dua profil sama ada eksternal ataupun portfolio dalam profil freelancer.com, kedua-duanya boleh dijadikan sebagai tempat untuk anda mempamerkan hasil kerja anda. Baiklah, kita saksikan sedikit sebanyak contoh-contoh portfolio yang ada di luar sana yang dihasilkan oleh pelbagai jenis freelancer yang ada di dalam freelancer.com. Jadi ini adalah contoh profil portfolio yang dihasilkan oleh graphic designer, di mana kalau kita lihat di sini, kebanyakan graphic designer mereka akan bahagikan setiap portfolio itu satu tajuk ataupun satu topik yang berasingan, seperti packaging design, illustration project, dan setiap portfolio itu ianya berbeza antara satu sama lain. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini, anda boleh lihat satu portfolio dia letak sampai dua image. So ini untuk mengoptimumkan viewer ataupun klien untuk melihat betapa banyaknya hasil kerja yang telah dihasilkan oleh freelancer ini. Untuk pengetahuan anda, dalam platform freelancer.com, seeloknya anda meletakkan portfolio yang terbaik di dalam anda punya profil, kerana klien akan melihat hasil kerja anda terlebih dahulu sebelum membaca ataupun sebelum meneliti segala maklumat yang ada dalam profil anda. Selanjutnya kita lihat contoh dalam pekerjaan data entry. Sebagai freelancer dalam bidang data entry, ianya tidak melibatkan grafik seperti grafik designer ini. Okay. Malahan dalam data entry, ianya hanya fokus kepada screenshot project daripada data-data yang anda telah hasilkan. Contoh kalau kita lihat di sini, scrap of 40,000 plus UK name. Kalau anda lihat di sini, jadi freelancer ini kemungkinan besar dia tidak meletakkan sampai 14,000 nama dalam portfolio, tapi mungkin sedikit sahaja untuk menunjukkan bahawa freelancer ini pernah membuat kerja dalam bidang data entry. So kalau kita lihat di sini, freelancer yang di sebelah kanan ini, dia bagikan setiap satu ini dua page yang berbeza, di mana job ini dipanggil sebagai transcription. Transcription adalah satu job di mana anda mendengar audio dan anda menulis semula teks. Dan di sini kita lihat, freelancer ini hasilkan screenshot dua page dalam satu portfolio. Jadi ini adalah contoh-contoh data entry portfolio. Kita pergi kepada translation and transcription portfolio. Jadi di sini kalau anda lihat, portfolio yang dihasilkan oleh freelancer dalam bidang translation, kita lihat freelancer di sebelah kanan ini membuat satu tindakan yang bijak, di mana beliau mungkin dah mempunyai ramai klien dan juga banyak hasil kerja. Dan apa yang beliau buat adalah meletakkan setiap satu portfolio folder-folder yang berasingan, seperti proofreading, voice over, transcription, translation. Dengan cara sebegini, sebagai klien, bila anda buka profil freelancer ini, anda boleh terus klik di manakah talent ataupun skill yang anda inginkan daripada freelancer ini.
Contoh anda ingin hasilkan translation yang bagus, jadi anda akan lihat contoh-contoh kerja translation yang telah dihasilkan oleh freelancer ini. Jadi ini adalah sikit sebanyak daripada freelancer dalam bidang translation dan transcription. Seterusnya kita tengok bagaimana tricks untuk kita review freelancer punya portfolio. Selain daripada anda melihat portfolio yang ada dalam online, anda juga boleh melihat portfolio yang dihasilkan oleh freelancer-freelancer yang berjaya dalam platform freelancer.com. Okey, kita buka freelancer.com, anda pergi kepada browse dan anda klik ruangan freelancers. Okey, setelah anda klik ruangan freelancer, akan keluar ke semua freelancer dalam bidang yang berkaitan dengan skill yang anda ada. Tetapi anda boleh juga cari freelancer yang di luar bidang skill anda. So untuk trik yang pertama, untuk memaksimumkan jumlah freelancer untuk anda lihat, anda perlu unklik button online freelancer only. Jadi dia akan paparkan freelancer yang offline, freelancer yang tidak online juga. Seterusnya anda boleh type di sini skill yang anda ingin cari. Contohnya kalau anda nak buat data entry, anda akan type data entry. Dan anda boleh lihat specific location. Ataupun anda boleh pergi di bawah ini, anda klik country. Jika anda freelancer daripada Malaysia, anda nak cari contoh-contoh freelancer Malaysia punya portfolio, anda type Malaysia. Di sini freelancer.com akan tapis segala carian yang hanya datang daripada Malaysia sahaja. Dan kalau anda scroll bawah, anda boleh lihat pelbagai freelancer yang mempunyai banyak review dan juga anda akan lihat skill mereka adalah data entry. Jadi kita lihat yang pertama, iaitu freelancer bernama Hang Vun L. Kita klik. Anda boleh review freelancer punya profile dan anda boleh tengok macam mana freelancer ini menghasilkan profile summary seperti ini. Dan di bawah anda boleh lihat inilah portfolio yang dihasilkan oleh Hang Vun. Okey, kalau kita tengok dekat bawah ni, anda boleh letak mouse dan dia akan keluar tajuk. Dan anda boleh klik portfolio ni untuk anda view lebih jelas. So di sini Hang Vun telah hasilkan projek bernama Google Spreadsheet Brewery Scheduling System. Okay, dan ini melibatkan kerja-kerja data processing and data entry. Anda boleh lihat bagaimana Hang Vun hasilkan description dalam portfolio, dan ini adalah satu contoh yang sangat bagus dalam menghasilkan portfolio berbentuk data entry. Dan selain daripada data entry, anda juga boleh cari segala jenis skill yang anda inginkan mengikut skill dan juga kemahiran yang anda ada.